Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Faziani binti Yaakob serta rakan sekelas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 6 orang ahli iaitu saya sendiri, Muhammad Ali bin Yaakob, Syed Muhammad Daniel, Nora Azira, Nurul Amira Afika, Nur Izian serta Nur Alia Syafika akan membentangkan sebuah tajuk iaitu kesan ideologi barat kepada umat Islam di Malaysia. Di sini saya akan menceritakan sedikit sebanyak pengenalan tentang ideologi barat dan sejarahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan masyarakat Eropah dan Barat berubah mengikut perkembangan industri dan teknologi. Mereka mula menikmati kekayaan yang datang mencurah-curah. Norma hidup masyarakat juga turut berubah. Mereka mula menyisihkan agama dari segala aspek kenegaraan, kehakiman dan pendidikan. Eropah dan Barat berusaha menyebarkan arus ideologi moden mereka ke seluruh negara Islam yang jatuh ke tangan mereka. Arus itu tersebar dengan cepat sehingga berjaya mempengaruhi setiap lapisan masyarakat sama ada golongan pendidik, ahli politik, ahli ekonomi dan sebagainya. Mereka berjaya menggambarkan Islam hanyalah membabitkan beberapa amalan akidah, ibadat dan akhlak. Muslihat mereka ini berjaya disebabkan kejahilan umat Islam sendiri memahami agama mereka yang sebenar. Ideologi merupakan fahaman atau pegangan yang tercetus daripada pemikiran dan pengetahuan masyarakat. Ideologi barat mula berkembang dengan pesat semasa zaman Renaissance lagi. Sejak itu, umat Islam mula berdepan dengan ancaman ideologi barat dalam menggugat keyakinan terhadap umat Islam. Jadi, di dalam pembincangan atau pembentangan ini mendapati bahawa ideologi barat merupakan fahaman ciptaan barat yang boleh membawa satu ancaman besar terhadap kepercayaan umat Islam khususnya di Malaysia. Sejarah telah membuktikan bahawa barat telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memesongkan umat Islam daripada ajaran Islam yang sebenar. Justeru umat Islam seharusnya menyedari hakikat ini agar dapat mengelakkan diri dari terpedaya dengan ideologi barat yang telah diperkenalkan oleh barat agar kepercayaan umat Islam terus terpelihara. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menjemput Nora Azira untuk meneruskan topik pembincangan ini. Terima kasih. Terima kasih Alif. Assalamualaikum. Saya Nora Azira Otsman. Saya akan teruskan dengan definisi ideologi barat. Ideologi yang diterjemahkan oleh falsafah adalah sebagai kajian atau risalah. Selain itu, ideologi merupakan prinsip-prinsip dan juga idea-idea yang diberikan untuk menghampiri realiti. Ianya melibatkan kepada politik, ekonomi, agama dan juga budaya. Seperti yang kita dapat lihat, ideologi terbagi kepada dua jenis iaitu ideologi barat dan juga ideologi timur. Ideologi barat adalah logik akal manusia itu sendiri yang terhad kepada paksinya. Ianya lebih berfokuskan kepada hak asasi manusia dan juga mengenai hak kebebasan. Manakala ideologi timur pula adalah lebih berfokuskan kepada nilai-nilai moral dan juga ajaran agama. Seterusnya, terdapat beberapa konsep ideologi barat yang bertentangan dengan Islam. Antaranya ialah sekularisme, liberalisme, feminisme dan juga pluralisme. Kesemua konsep ini adalah ideologi barat yang diperkembangkan sehingga kini untuk mengelirukan umat Islam. Selain itu, ideologi barat sangat aktif dengan penggunaan teknologi moden. Mengikut Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, moden yang dimaksudkan oleh barat adalah baharu dan maju. Perkembangan dan permodenan yang dibawa oleh ideologi barat pada masa kini memberi kesan yang besar kepada manusia pelbagai kaum dan juga agama, terutamanya Islam. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Afika untuk menerangkan topik yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Nora Azira. Assalamualaikum, nama saya Nurul Amira Afika binti Zarik dan saya akan membentangkan tentang sejarah perkembangan ideologi barat.
Perkembangan ideologi barat ini bermula pada zaman kegelapan, iaitu Dark Age. Zaman ini bermula kerana kejatuhan tamadun Rom yang membuatkan Eropah mengalami zaman mundur. Pusat pemerintahannya lemah, kelembapan ilmu pengetahuan, kegiatan ekonomi yang terhad dan sifat gereja yang mengongkong ini adalah ciri-ciri yang menyebabkan zaman tersebut dianggap sebagai zaman kegelapan. Seterusnya adalah zaman pembaharuan iaitu Renaissance. Zaman ini bermula di Itali pada zaman kemuncak pertengahan dan kemudiannya menular ke seluruh Eropah. Kebangkitan yang ada pada zaman pembaharuan ini adalah dari segi penjelajahan, seni ukir, perdagangan, lukisan, muzik dan sains. Seterusnya adalah zaman pencerahan iaitu Age of Enlightenment. Zaman ini berlaku kira-kira pada tahun 1650 hingga 1800 Masihi dan merupakan rentetan daripada zaman pembaharuan. Pada waktu ini juga, pemikiran atau idea-idea yang lebih berilmiah dan saintifik telah naik digunakan manakala ajaran-ajaran yang berkaitan dengan perkara seperti agama, mistik dan gereja pula makin dilupakan. Seterusnya adalah modernisme. Ianya timbul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Modernisme ini adalah pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan pemikiran tradisionalisme kepada keadaan semasa supayanya ia sesuai dan dianggap moden. Budaya, seni, pegangan, adat resam dan sebagainya juga turut dimodenkan. Pada masa ini, masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama. Dan zaman terakhir adalah pasca modernisme. Pasca modernisme ini adalah berpunca daripada modernisme itu sendiri. Pasca modernisme pula menentang ciri-ciri modernisme tersebut dan menimbulkan konflik kepada modernisme. Perubahan dalam masa modernisme itu dianggap tidak sesuai. Pemikiran baharu seperti feminisme, hedonisme dan lain-lain banyak muncul dalam era ini. Seterusnya adalah permulaan sekularisme. Definisi sekularisme adalah mengasingkan perkara-perkara kehidupan dunia dan agama. Tempat munculnya adalah di Itali pada zaman pertengahan. Sekularisme ini muncul akibat daripada pengongkongan gereja dan tindakan menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Kemudian, munculnya revolusi orang Eropah yang menentang agama dan gereja yang dimulakan oleh pimpinan Martin Luther, Rousseau dan Spinoza. Perancis menjadi negara pertama yang bangun dengan sistem politik yang membahagikan politiknya dengan agama pada masa 1789 Masihi. Seterusnya, fahaman ini terus tersebar ke dunia Islam. Dan kini pemerintahan Malaysia juga boleh dilihat seperti pemerintahan di Belanda dan Inggeris. Itu sahaja daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh Izian Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Izan dan saya akan membentangkan kesan ideologi barat terhadap umat Islam di negara kita. Kesan yang pertama yang akan dibentangkan ialah kesan kepada aspek sosial. Kesan ideologi barat ke atas aspek sosial adalah satu kesan yang dapat dilihat dengan jelas dalam negara kita, terutama di kalangan umat Islam. Antaranya, di Malaysia, aktiviti-aktiviti atau program sosial kini telah dikelaskan kepada aktiviti agama dan aktiviti bukan agama. Begitu juga dari segi aspek pakaian dan pergaulan dalam majlis. Dalam majlis ceramah agama, program tilawah Al-Quran dan sebagainya, kita menerapkan konsep Islami dan ajaran Islam, tetapi dalam konsep hiburan atau pesta hiburan seumpamanya langsung tidak relevan dengan aspek keagamaan. Lelaki dan perempuan tidak mengendahkan aurat dan pergaulan masing-masing. Selain itu, ideologi barat juga mempengaruhi perwatakan individu atau personaliti dari segi berfikir, bertindak dan gaya hidup. Contohnya dapat dilihat dengan jelas gejala-gejala seperti penagihan dadah, arak, lesbian, homoseks atau dikenali sebagai LGBT dan juga pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, pembuangan bayi yang semakin berleluasa,
Malahan dalam artikel berita harian yang dikeluarkan pada tahun 2018 turut melaporkan bahawa anggota masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100% iaitu seramai 310,000 individu pada tahun itu berbanding 173,000 pada 5 tahun yang lalu. Pergaulan bebas dan masalah sosial seperti dinyatakan ini adalah antara kesan ideologi barat ke atas umat Islam yang paling ketara. Kesan ke atas ekonomi pula akan dibentangkan seterusnya oleh Alia. Terima kasih kepada Izian. Sekarang saya akan membentangkan kesan ideologi barat terhadap ekonomi. Seperti yang kita tahu bahawa ideologi barat ini membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana ia akan memesongkan akidah seseorang itu ataupun meliberalkan mudah seseorang individu. Ideologi barat ini turut memberi kesan terhadap ekonomi. Ideologi berkaitan ekonomi dikenali sebagai kapitalisme. Ia merupakan sistem ekonomi di mana ia memberi hak milik pribadi kepada seseorang individu dan memberikan hak bebas untuk berurusan dengan orang lain mengenai perniagaan ataupun apa-apa persetujuan asalkan berkaitan dengan ekonomi, dan ia turut memberi keuntungan kepada diri. Seterusnya, ekonomi menurut ideologi barat ini biasanya bersifat monopoli yang bercirikan rasuah, riba, penipuan dan sebagainya. Oleh itu, kebiasaannya golongan miskin akan ditindas dan golongan karyawan akan disambung. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan ke atas politik. Terima kasih Alia kerana menjemput saya. Assalamualaikum. Sebelum saya mulakan, saya hendak memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Syed Muhammad Daniel, boleh panggil saya Syed, dan saya akan sambung dengan kesan ke atas politik. Pengamalan ideologi barat memberi kesan terhadap politik dengan menyempitkan peranan agama Islam kehidupan. Ideologi politik barat ini jelas menunjukkan ia sangat bercanggah dengan Islam, seperti sekularisme yang mengandungi unsur sekular yang kuat. Kesannya adalah ideologi barat ini memisahkan Islam dan politik. Ideologi barat mengatakan bahawa Islam adalah agama yang bersih tetapi politik adalah kotor. Disebabkan itu, mereka menganggap Islam dan politik ini tidak boleh dicampurkan kedua-keduanya sekali dalam satu masa. Dengan mengamalkan ideologi barat ini, kuasa politik semakin tidak demokratik kerana dasar politik yang diamalkan tidak mengikut ajaran Islam. Ini juga disebabkan hidup umat Islam yang mengamalkan ideologi barat hanya untuk membolok kepentingan diri sendiri. Selain itu, kekuasaan yang dipegang dalam politik dianggap sebagai hak mutlak peribadi kerana mereka tidak menganggap kekuasaan yang diterima sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan sambung kesan seterusnya dengan slide seterusnya. Kesan seterusnya adalah Akta Undang-Undang tidak adil terhadap masyarakat dan negara. Oleh itu, politik negara di Malaysia akan terjejas. Contohnya, amalan menangkap lawan atau musuh politik dengan tuduhan palsu akan berlaku. Ini akan berlaku ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaan akan semakin berleluasa. Selain itu, ideologi barat membuatkan pemimpin dalam politik di Malaysia ini menjadi lemah, yang menyebabkan tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk serta tidak mengikut lunas-lunas Islam. Ideologi ini juga menyebabkan umat Islam semakin keliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular, khususnya kepada mereka yang lemah imannya dan yang kurang pengetahuan dalam agama. Dengan tidak merujuk kepada aspek agama, penghayatan nilai keislaman yang diamalkan dalam politik negara Malaysia semakin hari rapuh dan memandang soal agama hanyalah upacara ritual semata-mata. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menjemput Alif untuk menghabiskan pembentangan. Terima kasih.
Terima kasih Syed. Kembali lagi bersama saya Alif untuk menceritakan tentang kesimpulan keseluruhan berkenaan dengan topik ini. Berdasarkan sejarah ideologi Barat ini, umat Islam seharusnya sedar tentang kesilapan pakej yang dibawa oleh Barat ke dalam dunia umat Islam. Barat mempopularkan kemodenan dengan kempen penyisihan agama dengan tanggapan agama adalah penghalang kepada kemajuan. Penyerapan fahaman ini ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam berlaku dalam keadaan yang halus dan sistematik. Dalam konteks bangsa Melayu yang hidup dalam masyarakat majmuk di Malaysia, agenda ini perlu difahami dan ditangani dengan bijak dan tegas. Kekeliruan umat Islam dalam hal ini berlaku antara sebabnya kerana kurang ilmu dan maklumat tentang ancaman ideologi moden ataupun Barat. Oleh itu, kempen kesedaran ideologi Barat perlu disebarkan kepada umat Islam secara ilmiah dan teratur. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri pernah memperingatkan umat Islam pada zamannya tentang kepentingan memahami bahaya dan dari ancaman jahiliah yang pernah wujud dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang diumpamakan dengan bahaya dan ancaman ideologi Barat pada hari ini. Justru itu, marilah kita sebagai umat Islam di dalam Malaysia agar bangkit dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar sebagaimana yang telah difahami oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna, menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dan meletakkan agama sebagai pertimbangan dan mizan kehidupan kita. Inilah sahaja yang dapat menyelamatkan kita dari terpengaruh dengan budaya dan fahaman sekular Barat. Seterusnya, mencipta tamadun bangsa, membina negara, menegakkan keadilan, mengembangkan ekonomi dan pendidikan, semuanya berpaksikan agama Islam. Sekian itu sahaja daripada kami, kumpulan 2. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.